Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Ini pasti berita terburuk yang diterima oleh Perikatan Nasional. Lebih buruk daripada kekalahan yang berlaku di PRK Dun Pelangai semalam. Yang itu sudah berlalu, tapi yang ini kini mendatang. Cerita tukar kerajaan kini terbukti sudah tak jalan lagi ataupun tak diterima lagi, tak relevan lagi, bahkan sudah basi, tidak akan menang lagi. Sejak Muhyiddin Yassin yang gagal mengejar impian menjadi Perdana Menteri untuk kali kedua, semua pilihan raya yang diadakan selepas PRU 15 sentiasa dikaitkan dengan pertukaran kerajaan. Kalau masih ingat, pernah diramalkan kononnya Anwar Ibrahim akan tumbang pada bulan Ogos baru-baru ini. Tetapi sekarang dan nak menjengah bulan November, Anwar bukan saja makin kuat, bahkan makin disukai orang. Selain daripada itu, ada juga orang yang boleh kita kata kurang bijak sehingga sanggup menceraikan, berjanji akan menceraikan istrinya kalau Anwar masih menjadi Perdana Menteri selepas bulan Ogos. Nampaknya janji beliau itu makan diri. Inilah yang kita kata kebodohan yang tidak bertempat. Hari ini ketika PRN 6 negeri diadakan tidak lama selepas PRU 15 berakhir, walaupun pilihan raya itu hanya melibatkan kerusi Dewan Undangan Negeri dan tidak sama sekali terkait parlimen, ia tetap dikaitkan dengan propaganda menukar kerajaan. Digembar-gemburkan secara meluas bahawa kononnya jika 3 negeri takbiran PH iaitu Selangor, Pulau Pinang dan Negeri Sembilan berjaya ditawan, ia didakwa akan menyebabkan kerajaan perpaduan di peringkat pusat yang dipimpin Anwar Ibrahim akan turut tumbang. Meskipun ternampak tidak logik dan sukar diterima akal, tetapi sepanjang kempen PRN tersebut, itulah naratif yang paling banyak diperkatakan oleh para pendukung PN. Syukur akhirnya PHBN berjaya mempertahankan 3 negerinya dan begitu juga dengan Perikatan Nasional yang berjaya mengekalkan 3 negeri dikuasainya. Maka cerita tukar kerajaan senyap dengan sendirinya. Kemudian, apabila berlaku PRK di Pulai dan Simpang Jeram, berikutan kematian Allahyarham Salahuddin Ayub, cerita tukar kerajaan sekali lagi dimainkan. Kali ini, harapan untuk menembusi Johor dikaitkan dengan kemungkinan negeri itu jatuh ke tangan gelombang hijau pada PRU akan datang. Bagi kerusi Parlimen Pulai pula, kegairahan PN mahu menawan kawasan itu kerana ia akan menyebabkan kerajaan perpaduan hilang majoriti 2/3. Seterusnya didakwa akan meletakkan kedudukan Anwar tidak stabil serta memungkinkan kejatuhannya. Syukur sekali lagi, Pulai dan Simpang Jeram turut tidak berjaya ditawan oleh Perikatan Nasional. Buat seketika selepas itu, cerita-cerita tukar kerajaan tersenyap dengan sendirinya. Dalam kempen PRK Pelangai yang kemudiannya kini sudah pun diketahui, ketika peringkat awal kempen diadakan lagi, PN sudah mula menjajah cerita kejatuhan kerajaan negeri Pahang akan berlaku jika mereka berjaya memenangi kerusi itu. Bahkan Muhyiddin secara terbuka menyebut Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man akan mengangkat sumpah dalam waktu terdekat sebaik saja PRK Pelangai berakhir jika kemenangan diperolehi. Dalam konteks Pahang, untuk Perikatan Nasional menjadi kerajaan, ia sudah tentu memerlukan beberapa adun Barisan Nasional kena melompat parti. Bagi mereka yang arif dengan perkiraan untung rugi berpolitik, untuk adun dari Barisan Nasional melompat menyertai Perikatan Nasional pada ketika ini adalah sesuatu yang nampak mustahil dan merugikan buat mereka, perbuatan yang mungkin satu perbuatan yang bodoh, kerana gabungan pimpinan Muhyiddin itu adalah pembangkang di peringkat pusat. Lebih bermanfaat dan menguntungkan untuk mereka kekal bersama BN, lantaran UMNO adalah kerajaan di peringkat negeri dan juga pusat. Apapun, dengan gagalnya Perikatan Nasional menang di Pelangai,
Bererti sembang serta gormal yang untuk menukar langsung tidak jalan dan tidak melekat di hati pengundi. Sembang dan gormal itu bahkan sudah tidak laku sejak PRN 6 negeri lagi. Kemudian di PRK Pulai dan Simpang Jeram serta yang terbaru di Pelangai. Sudah tentu sebab utama kenapa ia tidak jalan ialah kerana PN ketika jadi kerajaan dan Muhyiddin menjadi Perdana Menteri, ia terbukti sebuah kerajaan yang sangat gagal dan membuatkan ramai kecewa. Kecuali yang berjaya hanyalah program Jana Wibawa. Lalu, apa agaknya modal yang dijana Perikatan Nasional dalam PRK yang berikutnya nanti? Yang terdekat ini di Kemaman dan dengar-dengarnya di Masjid Tanah pun hampir pasti bakal ada PRK juga selepas ini. Ditulis oleh Sabudin Husin. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, ini satu ada pendedahan yang paling menarik sekali yang ingin saya kongsikan dengan Anda sekalian. Beberapa hari kebelakangan ini, isu yang paling hangat diperkatakan ialah tindakan MAIS menarik balik tauliah terhadap beberapa ustazah dan tokoh agama yang selalu menyampaikan ceramah. Ini menimbulkan pelbagai reaksi daripada netizen dan salah satunya apabila Ustaz Ahmad Dusuki Abdurrani membuat ciapan ataupun hantaran tulisan beliau di Facebook dengan menulis, "Saya lebih rela untuk dipenjara atau gugur di jalan Allah dalam menyebarkan dakwah Islam ini daripada tunduk dan akur kepada puak-puak Islam liberal dan puak sekular ini," kata beliau. Namun daripada itu, telah dibongkar satu rahsia yang melucukan, yaitu 4 perkara lucu apabila tauliah ustazah PAS ditarik balik oleh Hamzan Baharum daripada Harapan Daily. Ada satu fenomena yang lucu dan menarik apabila segelintir orang agama seperti Dusuki Rani dan Abdullah Khairi bersuara ketika tauliah mereka ditarik atau disekat. Kalau rajin lagi, perhatikan cara mereka merespon kepada isu ini di pelbagai medium sebagai salah satu bentuk kajian Anda. Pertama, kita semua tahu bahawa semua negeri buat perkara sama. Ustazah yang pro-PAS disekat di Selangor dan Pulau Pinang. Dalam pada masa yang sama, ustazah yang pro-PH juga atau pro-BN pula disekat di Kelantan dan Terengganu. Sama saja perangai negeri-negeri ini mengikut kompas politik masing-masing. Kedua, apabila orang-orang begini dengan mantap dan tidak sedar dirinya menyamakan sekatan kuliah mereka dengan sekatan ke atas dakwah Islam, relaxlah bro atau sis. Hangpa adakah tak adakah dakwah Islam bergerak serupa tu juga di seluruh dunia. Besar sungguh keyakinan mereka bahawa dakwah mereka itu sungguh penting. Boleh bagi A+ untuk keyakinan itu. Ada cara berfikir yang kita harus cerakinkan, unpack melalui sikap sebegini. Seorang bijak ataupun seorang agamawan yang bernama Khalid Abu Al-Fadli pernah menyinggung hal ini dalam buku beliau Speaking in God's Name apabila sebilangan orang menyangkakan bahawa hanya dia yang bawa Islam. Justru kalau dia disekat, maksudnya Islam disekat. Di belakang sikap ini, adanya cara berfikir autorian yang mahu memonopoli kebenaran agama lalu berpotensi mewujudkan sikap ekstremis dalam kalangan penganut agama. Ketiga, ustazah begini juga yang suka bercerita bahawa Islam dengan politik tidak boleh berpisah tanpa perincian yang teliti dan ilmiah. Kesannya, orang yang pegang kuasa politik akan juga mengawal agama secara sembrono mengikut apa yang dia faham dan
perkara itulah yang dilakukan di Selangor. Kalau ustazah ini konsisten dengan apa yang mereka dakwahkan, maka mereka patut terima ketetapan negeri-negeri ini menyekat mereka. Agama kan tidak terpisah dari politik. Keempat, kesian, liberal dengan sekular kena fitnah. Setahu saya, dalam Majlis Agama Negeri, mungkin tak ada yang sekular atau liberal, kalau ada pun minoriti yang terlalu haluya. Kalau benci sangat pun tak payahlah fitnah orang, Ustadoi. Saman Satgi baru tahu, kata seorang penulis daripada Harapan Daily, iaitu Hamzan Baharom. Inilah yang dikata, cuba nak mempermalukan orang lain, akhirnya sendiri yang kena. Saudara-saudara sekalian, ada 3 perkara yang melucukan yang berlaku apabila tauliah ustazah PAS ditarik balik yang anda tak pernah tahu. Sila share video ini, kita jumpa lagi. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat datang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Apa kabar semua? Saya harap semua orang dalam keadaan yang gembira selepas selesainya pilihan raya kemarin. Hari ini kita digemparkan pula dengan satu lagi kejutan daripada SPRM berkaitan dengan beras. Hari ini kita digemparkan apabila SPRM berjaya membongkar penipuan pembekalan beras berjumlah RM100 juta. Saudara-saudara sekalian, inilah yang kita kehendaki. Pekerjaan beginilah yang kita kehendaki, prestasi beginilah yang kita kehendaki. Namun persoalan besar daripada kita semua ialah siapa orang yang bertanggung jawab yang menipu pembekalan beras 100 juta ini. Diharapkan tidak ada melibatkan mana-mana orang kenamaan, mana-mana orang yang berpangkat besar atau berpengaruh besar. Saudara-saudara sekalian, dipetik dari FMT, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM membongkar kegiatan penipuan sebuah syarikat pembekalan beras di Kedah yang mendapat kontrak membekalkan makanan ruji itu bernilai RM100 juta. Mengejutkan kita kerana kes ini dibongkar berlaku di Kedah. Tindakan berkenaan menyebabkan kepincangan pengedaran dan penjualan beras, kata laporan ini. Sumber juga berkata pihak itu telah mendapat kontrak pembekalan beras di semenanjung Malaysia daripada sebuah syarikat pertanian milik kerajaan negeri bernilai lebih RM100 juta setahun, kira-kira 7 tahun lalu. Jelas sumber, berdasarkan kontrak itu, syarikat terbabit telah membuat pinjaman bank kira-kira RM30 juta sebagai pembiayaan projek tersebut beberapa tahun yang lalu. Pengarah syarikat tersebut telah berpakat dengan seorang ahli lembaga pengarah syarikat milik kerajaan negeri tersebut untuk mengesahkan pembelian dan penghantaran sebanyak 28,000 tan beras setahun bernilai lebih RM100 juta, namun pembekalan tersebut tidak dibuat. Bayangkan perbuatan ini betapa jijik dan jahatnya. Kalau benar ini betul-betul berlaku dan didapati bersalah, memang kita patut kutuk perbuatan ini. Orang di luar dah sengsara mencari bekalan beras, mereka pula berpakat untuk melakukan perbuatan jahat ini. Yang lebih menyedihkan kita ialah, menurut laporan ini, seorang ahli lembaga pengarah syarikat milik kerajaan negeri. Bayangkan, ini bukan swasta, tetapi milik kerajaan negeri untuk menghasilkan pembelian dan penghantaran sebanyak 28,000 tan beras setahun bernilai RM100 juta. Tetapi rupa-rupanya pembekalan tersebut tidak dibuat. Mereka berpakat, ini pakatan paling jahat pernah kita dapati hari ini. Syarikat itu dikatakan telah pun menerima amount kira-kira 30 juta ringgit, itu menerusi beberapa transaksi katanya. Katanya, suspek terbabit juga dikatakan telah mengemukakan dokumen yang mempunyai butiran matan palsu kepada pihak bank untuk proses permohonan pembiayaan pinjaman. Sementara itu, pengarah kanan SPRM Hishamuddin Hashim ketika dihubungi mengesahkan siasatan yang dibuat mengikut Seksyen 18 Akta SPRM 2009. Dengan pembongkaran dan laporan ini, kita harapkan semua orang yang terlibat, yang membuat atau cuba buat atau pernah buat atau sedang buat
perbuatan-perbuatan jahat seperti ini, cepat-cepatlah bertaubat atau anda akan ditaubatkan oleh undang-undang Malaysia. Negara kita ini undang-undang, dan saya sangat setuju, kita salut, kita kagum, kita hormati tindakan dan kehebatan kejayaan SPRM ini membongkar penipuan pembekalan beras RM100 juta. Yang menariknya, ianya berlaku di Kedah, dan yang lebih menarik lagi ialah sumber itu berkata pihak itu telah mendapat kontrak pembekalan beras di Semenanjung Malaysia daripada sebuah syarikat pertanian milik kerajaan negeri. Bayangkan, ini sebuah syarikat pertanian milik kerajaan negeri bernilai RM100 juta setahun, dan jelas sumber lagi berdasarkan kontrak itu, syarikat terbabit telah membuat pinjaman bank kira-kira 30 juta sebagai pembiayaan projek. Pengarah syarikat tersebut telah berpakat, ini yang paling menyakitkan hati kita. Pengarah syarikat tersebut telah berpakat dengan seorang ahli lembaga pengarah syarikat milik kerajaan negeri tersebut untuk mengesahkan pembelian dan penghantaran sebanyak 28,000 tan beras setahun bernilai lebih 100 juta ringgit, namun pembekalan tersebut tidak dibuat. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, sila tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.